Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Leluhur's podcast with me Ahyat. And me, Bilal. So this is our second episode. Yes. So, any response from the first episode? Ada beberapa respons selepas dibukakan NGL di IG itu. Ada beberapa comments, ada beberapa masukan juga, input, ada soalan-soalan dan mungkin ada sebahagian yang akan dibincangkan pada this episode lah. Yes. And ada juga komen atau on kita ni punya setting kali. Iya, Kan? on Maybe. production wise-nya. Kami mengucapkan terima kasih atas feedback. Iya. Dan kami minta maaf di atas segala bunyi yang macam-macam. Iya. First episode tu. Kami budak baru belajar. Kalau And salah tolong kami tunjukkan. insyaAllah will improve by episode lah. InsyaAllah. So, apa cerita kita ni hari ni? Okay, so recap balik sejak yang episod 1 kan. Ada kaitannya masih lah dengan episod 1 tu. Artinya dalam episod 1 kita ni sudah ambil yang kita ni tahu ada dua model of Islamic education lah. Yes. Kan, artinya tadi sudah bincangkan sebelum ni ada traditional and tadi ada masuk sikit lah dalam macam mana traditional ni ataupun apa traditional ni. Yes. And then tadi bincangkan pasal modern and then cuma mana kita ni as student of knowledge can navigate lah between dua ni. Yes. Pada zaman ni terutamanya. So arah NGL ada yang bertanya pengajian tradisional ni selalu dihubung kaitkan dengan konsep sanad. Yes. Ya. Itu one of the criteria yang biasa dikaitkan lah. Yes. Macamnya kalau kita ni jumpa orang yang ada background on this traditional punya learning system, antara yang diorang akan cakap is sanad. Sanad. Artinya Ada menghafal dia dan lurus. ada baca kitab. Tapi this one particular elements yang penting juga di dalam dunia traditional knowledge ni is sanad. ya. Ataupun malah bagi orang yang kan advocate untuk tradisional biasanya diorang akan meng-highlight lah benda tu. Macamnya tradisional ni bagus dan tradisional ni sepatutnya menjadi the main model sebab kami punya pelajaran ataupun kami punya ilmu ni bersanad. Yes. Tapi apa sebenarnya Sanad. sanad atau satu Yeah. and cuma mana konsepnya. And maybe juga sejauh mana kepentingannya. Ya, terutama pada zaman ni lah. And pada ilmu-ilmu yang cimana juga. Yes. Kan, artinya macam adakah dalam ilmu mantik contohnya mesti bersanad sampai Aristotle contohnya. Yeah. Yeah. Ataupun dalam ilmu nahu contohnya mesti bersanad sampai penyair jahili. Yeah. Kan. Okay. Itu tu. So, macam mana sanatan ni? Okay, tapi sebelum itu yang pertama sekali aku rasa kita ni sudah bincangkan juga yang traditional punya way. Ya, kita ni macam mengambil daripada orang sebelum tani kan tak? Artinya talaki ataupun namanya talaki ataupun pengajian kitab turas contohnya. Basically kita ni tu membina atas ilmu orang sebelum kita ni. Yeah. Artinya orang sebelum kita ni sudah sampai ke satu tahap, tani ambil ilmu durang, tani kaji dan tani bina atasnya. Yes. Dan durang mengambil dari sebelum durang sampai kepada Nabi SAW. So itu in itself is sanad sebenarnya. Tu chain itu. The chain daripada kita ni as students ke muasal ilmu agama ni. Tapi soalannya adakah itu ni ada kadang misconception orang ataupun conception lah kali dulu tadi cakap sebelum tadi cakap yes misconception. Yang semua benda huruf by huruf itu perlu mesti bersanad. Yes. Artinya seolah-olah Siapa yang ada sanad, indah diyakini. ya, contohnya lah kalau ada orang tu mengajar satu-satu kitab. Kadang ada orang akan tanya macam, kitab ni ada sanadnya. Contohnya, orang ajar contohnya kitab Alfiyah contohnya ataupun Mughnil Labib contohnya. Dalam ilmu lughah. Dalam ilmu nahu contohnya. Yes. Sekali ada orang bertanya, ada kau ni sanadnya kitab ni? Kau mengajar-ngajar ni contohnya. So, itu ada conception orang cuma tu. Artinya orang itu hanya dapat menyampaikan apa yang ia ada sanad saja. Contoh. Artinya ada yang bertulis ia punya sanad macam namanya si Ahmad. Ahmad itu belajar daripada
Contohnya diijazahkan oleh Abdullah. Abdullah diijazahkan oleh Abdul Rahman. Abdul Rahman diijazahkan oleh Abu Abdul Bakar. Rahim. Abdul Rahim. Lepas tu Abdul Qayyum, Abdul Rauf, sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun sekurang-kurangnya kepada apa tu namanya penulis kitab itu. Adakah cuma tu kan sanad itu? Artinya cuma tu artinya kita ni hanya dapat mengajar satu dan menyampaikan kitab-kitab yang kita ni belajar secara bersanad harfin biharfin, yang kita ni terdapat ijazahnya tu, yang bertulis tu sanadnya tu. So yang nada ataupun pelajaran yang ia nada sanad, so ia indah boleh mengajar. Malah kitab yang nada sanad lah. Contohnya ya, okay, dalam pelajaran tempat ini ambil akidah lah contohnya. Yes. Ia belajar contohnya Kharidah, Ummul Barahin, Sugra. itu ikhtisad fil i'tiqad, sama Nasafiyah 5 lah contohnya. Sekali ia akan contohnya mengajar Syarah Hudhudi contohnya bagi Ummul Barahin. Padahal ia nada sanad bagi kitab itu. Ya. Kalau ikut conception tadi, ia indah boleh mengajar. Ya, ia hanya boleh menyampaikan dan mengajar kitab-kitab yang ia ada sanad saja, officially. Ya. Cuma tujuan dalam ilmu lain lah. Artinya orang tu kalau ia ada contohnya 10 sanad saja, 10 kitab itu saja yang dapat diajarnya. Contoh. So adakah lurus conception itu? Atau satu conception. Conception kedua yang pernah aku dengar ialah kita ni hanya boleh menyampaikan apa yang kita dengar saja daripada guru tani. So macam contohnya guru tadi menyampaikan alif ba ta sa jim ha kha, singan kha. Itu saja. So singan kha tu saja tadi boleh sampaikan. Walaupun sebenarnya ia ada capability untuk sampai ya. Contohnya. Oh. Artinya ada setengah conception murid itu mesti sama ada menghafal ataupun mesti menulis harfin biharfin apanya gurunya, didobitnya lah apanya gurunya tu. Dan ia hanya akan melimitkan dirinya untuk menyampaikan dan berfikir dalam ruangan benda-benda yang ia belurih daripada gurunya itu saja. Oh, okay. Apa yang ia indah dengar ataupun ia dengar daripada sumber lain, contohnya ataupun yang ia dapat sendiri, itu dikatakan indah dapat ia menyampaikan balik arah orang jatuh. Ataupun indah kuat lah kali. Mungkin jatuh. Ataupun indah diiktibar, indah diiktiraf. Yes, pasal jatuh. Dia ada sanad. Contohnya. So itu antara conceptionnya. Gannya, okay, sebelum tanikan bagi hukum lah conception itu. Cuba fikirkanlah sedikit. Okay. Kalau kita ni terimalah bahawa konsep sanad itu cuma tu. Yes. Tani terima macam, okay, artinya rupanya selama ni sanad ni tani hanya boleh menyampaikan apa yang kita ni ambil secara direct daripada guru atau, dan dia boleh sampaikan yang lain, dan malah dia boleh tani menambah lagi yang lain. Indahkah tradisi keilmuan Islam itu akan jadi sampit? Yes. Kan? Bayangkan dia lah contohnya satu-satu student atau ya guru ni ataupun manusia ni terbatas lah. Masanya terbatas dan ianya pun terbatas lah. Ia punya kefahaman dan ia punya kebolehan ataupun hafalan dalam satu-satu masa tu lah kan. Ada kadang macam time ia mendengar mungkin ia belum get, tapi lepas ia contohnya merujuk dengan student lain ataupun lepas ia mentelaah buku-buku lain yang satu level, baru ia okay, rupanya ni maknanya. Ia menambah kefahaman atas kefahaman tu. Yes. Kalau ikut conception tadi, seolah-olah student itu punya kerja hanya menakal saja, memindah saja. Apanya gurunya A, B, C, D, E, F, G. Okay, nya guruku A, B, C, D, E, F, G. So, dalam hal ini, kalau dipersoalkan arahnya, yang selain daripada yang dipelajarinya arah gurunya, so ia indah dapat jawab lah. Of course. Apatah lagi, ataupun malah, kalau ikan tanya, nya guruku A, B, C, D, E, F, G, kenapa A, B, C, D, E, F, G? Kenapa bukan A, B, C, D, E, F, H, I, J contohnya? Yes. Memang indah dapat jawab kan? Kenapa indah dari Z juga? Kenapa indah Z, Y, X contohnya dari belakang? Confirm ia akan dapat jawab kan? Artinya macam nya guruku macam ni. Cuma tu lah. Nya guruku macam ni. Ya. Dan banyak orang fikir sanad tu cuma tu. Oh. So ia jadi satu kesempitan terpulang. Sempit berhabis. Artinya conception cuma tu menyebabkan student tu hanya akan fokus untuk menghafal dan menyimpan apa yang gurunya tanpa ia mendevelop lagi benda tu. Dengan membaca kitab-kitab lain dan lain-lain lah, ataupun cuba untuk mengaplikasikannya dalam isu semasa.
So ani kalau conception cuma ni ataupun ani konsep yang dipegang oleh orang mengenai sanad, then ani sudah tentu akan menyebabkan yang jumut atau Kemunduran. kemunduran atau Yes. ani kalau cuma ni lah ia punya kefahaman kan tradisional dan kefahaman yang akan talaki ma'al isnad atau bersama-sama sanad atau pikirnya cuma tu, dan benar atau akan bawa kepada jumut. Sebab murid atau ataupun talib atau ia tidak ada capability untuk berfikir. Ia terkurung lah. Ia menakal saja kan. Ia hanya boleh menakal saja. Sehingga kalau sekiranya ia ada membuat apa-apa nazar atau apa-apa pemikiran Yang baru lah. yang baru ataupun bukan yang baru kadang-kadang, Yang berlainan. lawazim saja. Artinya Okay. apa yang lazim daripada sesuatu perkara. Ia akan ditanya macam, dari mana kau beli ni? Ada cikgu ucap macam mana ni? Mana sanadmu? Contohnya mengenai perkara ni. Okay. So adakah atu yang dimaksudkan ataupun diketani pegang dan expect lah daripada tradisional tu. So kalau kita ni lihat balik lah, kita ni punya tradisi atau kalau kita ni lihat cara ulama kita ni belajar dengan guru-guru durang. Dari Imam Syafi'i sendirilah contohnya kan, dari orang awail atau adakah cuma tu terang-terang sekali indah lah. Terang-terang sekali indah. Satu saja perkara yang lurus ialah kita ni mesti belajar berguru atau lurus. Artinya ilmu atau dari segi ilmu atau ilmu agama secara umumnya kita ni mengambil itu daripada guru yang mengambilnya daripada guru sampai Nabi SAW. Yes. Tapi bukan mengambil harfin biharfin atau tapi mengambil asas ilmu itu. Dan artinya yang diambil itu ialah kefahamannya yang dikawal ataupun yang disupervise oleh guru-gurunya. Lurus kan? Sebab tu dalam ilmu tadi hanya belajar kena gelar qawaid kulliyah tu. Qawaid kulliyah artinya macam kaedah-kaedah yang universal. Yang di bawahnya ada masalah-masalah tertentu yang tertakluk di bawahnya. Contohnya macam dalam fikih lah contohnya. Dalam fikih kita ambil satu kaedah saja. Contohnya macam antara perkara yang batalkan sembahyang ialah pergerakan anggota basar sebanyak 3 kali berturut-turut. So, itu kaedah umum yang di bawahnya terkandung banyak masalah. Contohnya artinya daripada kaedah tu, artinya belajar kaedah tu kan. Kalau ada orang tanya, bahawa cuma tu ku gerakkan badankunya, ku goyang-goyangkan time sembahyang 3 kali turut-turut, adakah batal? Batal. Berdasarkan kaedah kuliah tadi. Contoh. So, yang kita ni pelajari daripada guru-guru tu ataupun yang dimaksudkan apabila kita ni innamal ilmu bitta'allum atau ilmu itu semata-mata dengan belajar ialah tu kefahaman atau kefahaman agama tu secara umum. Artinya sanad yang ijmali lah tani galar. Artinya tani secara apa tu namanya, secara bukan ringkas tapi secara umumnya agama ataupun kefahaman agama kita ni tu kita ni berguru kefahaman agama tadi tu. Tapi ruang lingkup dalam itu artinya apa saja development yang kita ni boleh buat, dan itu kita ni yang mendevelop sendiri selepas tani belurih kemahiran itu. Okey. Artinya sanad ini bukan semata-mata aku ijazahkan kepadamu. Tidak. Kecuali dua perkara saja yang menitik beratkan benda ni. Satu ialah Quran, bacaan. Bacaan Al-Quran memanglah. Bacaan Al-Quran itu sendiri macam mana kita ni membaca. Macam bismillah contohnya, atau memang perlu kepada sanad yang jenis macam ni. Artinya guru tu baca, tani baca balik, guru tu dengarkan, dapat kenda, lurus kenda, dan sampai juz 30 yang ujung sekali. Okey. Dan tani dibagi sanad. Itu satu. Yang kedua, hadis. Artinya periwayatan hadis itu sendiri. Artinya dan malah dalam hadis pun selepas zaman tadwin, penyusunan buku-buku hadis, dan ia tinggal sebagai tabarruk, mengambil berkat sahaja kan. Artinya adakah ia signifikan zaman contohnya tabi'in ataupun tabi'in selepas pengumpulan buku-buku hadis itu? Tidak, tapi ia menghubungkan kita ni dengan para ulama dan Nabi SAW itu supaya tadi dapat mengambil berkat. Dalam dua ni, artinya dalam Quran yang qiraat maksudnya, dan dalam periwayatan hadis memang
Artinya aku ijazahan ataupun aku mendengar daripada si fulan ataupun si fulan Itu baca aku, di sana ada gunanya, malah signifikan kan. signifikannya. Okey, tapi di dalam ilmu selain daripada dua ni, Indah mencukupi kita ni hanya mendapat atau ijazah tu. Ya. Tapi yang dituntut ialah kefahaman. Macam mana mengaplikasikan. Ya. Kan, macam mana mengaitkan ia dengan perkara-perkara yang luar daripada kawaid kuliah tadi. Lurus. Kan? Artinya apa baik dia orang tu menulis 100 sanad contohnya bagi kitab-kitab dalam bidang-bidang yang berlainan lah. Ya. Tapi yang dilihat akhirnya adakah ia faham satu, adakah ia berkemahiran. Sebab tu kalau terlihat kan dalam silibus pengajian tradisional Islam ni, orang mana belajar semua kitab. Malah satu level tu 2 ke 3 kitab saja. Ada yang satu level tu 1 kitab saja. Contohnya dia mantik lah. Mantik biasanya 3 level saja. Sulam dan Isaruji level 1. Naik ke Syarah Tahzib. Level 2. Level 3 Syarah Syamsiyah. Lepas itu mana saja. Okay. Maksudnya mana saja tu student tu di-expect untuk sudah mahir dalam ilmu mantik bila mana ia sudah belajar Syarah Syamsiyah tu secara intensif lah. Artinya gurunya, kalau kau benar-benar faham Syarah Syamsiyah ni ataupun dalam tradisi ketani ilmu mantik, bila mana student itu sudah lepas peringkat Syarah Syamsiyah contohnya, ini ikut adalah satu manhaj lah, maksudnya ada manhaj yang lain-lain lah kitabnya, tapi ini satu manhaj saja. Artinya bila mana student itu sudah habis belajar Syarah Syamsiyah dan mahir dalamnya, dan ia sudah dianggap telah menghasilkan kemahiran dalam ilmu mantik. Lepas itu ia mesti berjalan sendiri merujuk kitab-kitab mantik yang lain yang lebih tinggi daripada tu. Yang lebih tinggi ataupun yang bukan dipelajarinya lah. Yes. Tapi hatta dalam prosesnya belajar itu sendiri ia sebenarnya dituntut untuk merujuk kepada kitab-kitab yang sama level dengannya. Beriringan lah. Untuk bacaan tambahan. Yes. Untuk yang ulang kaji. Yes. Untuk mencari masalah-masalah lain. Ngam. Artinya untuk melihat point of view lain contohnya daripada syarah lain. Contohnya kan yang kita ni tadi level 1 Matan Sulam Al-Munawwarah. Ya, Matan Sulam ada banyak syarah. Contohnya belajar tu syarah lah. Biasanya memang dalam kita ni punya tradisi pengajian belajar satu syarah saja. Contohnya belajar syarah Damanhuri. Okey. Tapi adakah itu akan menstop ia dan menghalang ia daripada belajar ataupun mentelaah sendiri syarah-syarah lain macam syarah Fannari ataupun yang lain? Indah. Malah pada kebiasaannya demi sama dia habis contohnya kitab itu, maka yang memang dituntut untuk merujuk lagi syarah yang lain itu untuk menambah input kepada apa yang telah dipelajarinya itu. Dan apa sih permasalahan yang ia hadapi, ia hadapkan ke gurunya. Yes. Di bawahnya discuss lah gurunya tu. Macam mana ni? Kalau macam ni, ani aku faham. Ani luruskan dia cakap ku ni. Kalau macam ni. Itu sebenarnya proses berguru dan proses belajar tu dengan guru tu. Okey, dalam arti kata yang lain juga, dalam proses berguru tu, ia bukan sekadar kita ni contohnya sama seorang guru ni hanya membincangkan satu buku saja. Kan bukan macam itu, artinya kita ni membuat perbincangan itu yang luar buku juga. Dalam contohnya level 1 tadi, kan? Hatta apabila orang itu sudah mahir kan, memang ia akan sentiasa menjadikan guru itu sebagai tempat berbincang lah. Untuk merujuk. Contohnya macam kalau macam mana. Sehingga satu tahap yang di mana ia sudah menguasai ilmu itu, mendapat kemahiran ataupun dia punya istilahnya dalam kita ni punya pengajian tradisional malakah dalam ilmu itu, dan ia boleh berijtihad sendiri dalam ilmu itu. Ini menarik pasal yang biasa kita ni dengar juga daripada student, daripada orang awam lah juga, kawan-kawan kita ni apa indah ku terjumpa guru untuk mengajar buku ni. Tapi terjumpa guru untuk mengajar buku yang satu lagi, padahal dalam level yang sama. So ia menterhadkan dirinya untuk belajar satu buah buku saja, tanpa membaca buku lain pasal nada guru alasannya. Ataupun malah ia fikir kalau sekali belajar kitab A daripada guru A, then ia dapat baca kitab B langsung contohnya. Kan apa tu, kita ni selalu ditakutkan lah dengan kata-kata macam kalau nada guru belajar sama syaitan misalnya.
Kan? Dan atu benar kalau ia langsung ada guru kan. Kalau langsung ada. Langsung ada. Artinya ia mengambil kefahaman agamanya tu dengan dirinya sendiri sejauh tanpa ada rujukan kepada ulama yang mutamakin dalam bidang itu. Atu benar. Memang akan membawa kepada kesesatan lah. Benda tu kan besar kemungkinannya. Tapi mungkin ia sudah ada guru tempat rujukannya. Atu sudah license betul untuk ia mengembara dalam bidang itu. Asalkan apa-apa saja permasalahan yang ia hadapi, ia rujuk arah gurunya, ia bincang dengan gurunya, ia tanya gurunya itu macam mana. Atu talaqi ilmu yang sebenar itu. Bukan sekadar menalan bulat-bulat apa guru tu cakap. Pasal tu juga barangkali kita ni mendapati bahawa ulama-ulama yang silam. Didapati kalau kita ni mentelaah diorang ni kan, biografinya ke apa, dapati diorang ni ada di antaranya indah pun banyak gurunya. Lurus kan? Tetapi ia punya malakah, kemahirannya tu jauh melebihi orang yang mempunyai sanad yang banyak ni. Kan? Contohnya. Dan guru yang banyak tu. Contohnya. Artinya dalam pengajian tradisional yang di highlight atau ialah kefahaman itu. Kita ni mengambil kefahaman itu yang pertama daripada gurunya. Artinya yang bersambung lah. Kefahaman itu. Atau memang secara umum. Perkara kedua ialah kita ni ada keindah kemahiran dan kefahaman yang lurus dalam ilmu itu. Artinya dua perkara saja. Dua perkara yang tadi bubut maksudnya. Satu, kefahaman tadi itu, adakah tani belurih kefahaman itu melalui guru yang mutamakin dalam ilmu itu, yang mahir dalam ilmu itu. Keindah. Kalau indah dan cari guru dulu. Bila mana tani sudah belajar dengan seorang guru itu, dan kita ni benar-benar memanfaatkan lah, artinya belajar benar-benar fokus, and then lepas itu kita ni bukan setakat bercukup-cukupan dengan hadir kelas saja, tapi tani baca lagi sendiri, ada telaah sendiri lagi, ada masalah kita ni bincang dengan guru atau bincang dengan sesama student, ada lurus mana salah dan lain-lain, sehingga tani memperoleh sesuatu yang namanya malakah atau kemahiran. Atau tujuan hujung ataupun the main target kalau dalam konteks belajar ilmu tradisional ni. Artinya untuk apa? Contohnya kita ni dalam fikih lah. Contohnya, tani ada susunan kan tu kalau dalam pengajian tradisional ni. Tani ada susunan tu. Artinya mula daripada contohnya Safinatun Najah. Contohnya. Naik lepas habis naik ke Syarah Muqaddimah Hadramiyah. Lepas itu naik ke Fathul Qarib contohnya. Naik ke Umdatul Salik. Naik sampai ke biasanya Syarah Minhajul Talibin. Dalam fiqh Syafi'i. So, apa tujuannya kita ni menaiki anak tangga tu sampai ke Minhajul Talibin? Adakah tanikan tanikan menghadkan diri kita ni kepada masalah-masalah yang kita ni ambil dalam kitab-kitab itu saja? Yang kita ni indah. Kenapa tani menaiki tangga tu untuk menghasilkan malakah tu? Menghasilkan kemahiran tu, di mana lepas kita ni habis dan yang guru tani sini habis sudah, dan kau ternyata sudah memiliki kemahiran itu, dan tani terpaksa berjalan sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul lepas itu. Ini pun rasanya ada di antara kita ni yang memikir ataupun berfikir bahawa dengan menaiki level itu, ia seolah-olah apa yang dipelajari level 1 indah sama dengan level 2. Pasal tu ia melihat gurunya yang lebih naik level atau mempunyai pengetahuan yang berlainan daripada ni. Kan? Dan ini macam sudah ada berlaku ikhtilaf lah di antara para student. Aku level 3 sudah. Aku cakap macam ni pasal aku level 3. Kau level 1 lah Kat. Kefahamanmu indah sama macam aku. Macam mana tu? Macam-macam. Artinya macam yang level 3 tu beralasankan ia level 3 untuk justify semua pendapatnya. Cuma tu. Kan? Artinya bila dipersoalkan contohnya, ia macam seolah-olah yang dipelajari level 1 atau ada bertentangan lah dengan level atasnya. Kan? Tapi ini satu topik yang lain lah. Satu topik lain. Dan aku rasa dia semua ilmu cuma tu je biasanya. Macam ada ilmu memang contohnya lah usul fikih sajalah. Apa yang dipelajari dalam waraqat yang ditulis oleh Imam Juwaini,
ada yang bertentangan dengan apa yang ditulisnya dalam burhan level tinggi. Cuma tu. Tapi aku rasa masalah yang kau timbulkan ni satu perkara yang lain ni kan tu. Aku tahu pulang dalam akidah kan maksudnya. Artinya macam ada orang fikir yang akidah tu berlapis lah. Mungkin episod yang lain. Stay tune. Stay tune. Okay, tadi balik ke cerita balik ke cerita tadi. Artinya okay. So tadi kan pengajian tradisional tu ia bukan statik lah, macam yang pernah Tani bincang arah sebelum ni lah. Satulah. Yes. Apa maksudnya dia statik atau ni maksudnya? Ya, Dia terkongkong dengan apa yang Tani pelajari saja. Maksudnya dia terkongkong dengan kitab yang Tani pelajari saja untuk kita Tani develop. Indah. Malah Tani dituntut sebenarnya untuk meluaskan lagi ufuk pengetahuan Tani itu dengan sama ada mengaku guru lain ataupun membaca kitab lain dan lain-lain. Asalkan itu tu yang paling asasnya ialah kita ni berguru kepada guru yang mutamakin ataupun mahir dalam ilmu tu, dalam bidang tu. Dari dia kita ni ambil ilmu tu. Dan bila mana kita ni dalam proses mempelajari ilmu tu, tani dah berharap 100% arahnya. Kita ni mesti ada inisiatif sendiri wah. Kerajinan tani lah berinisiatif sendiri. Ya, apa yang tani pelajari dalam kelas bersama guru tu boleh dikatakan around 20 to 35% bah saja. Sebenarnya. And boleh jadi juga sebenarnya kita ni dah faham. Kan? Contohnya. Tapi yang Tani lakukan sebelum dan selepas kelas itu merangkumi 75% yang lain. Atau yang perlu dipahami lah dalam pengajian tradisional ni, ia bukan something yang pasif lah. Bukan yang disuap saja. Banyak orang fikir kan cuma tu. Ataupun bukan banyak. Dia tahu banyak keindah. Tapi aku pernah mendengar banyak lah sentimen ni lebih daripada 3 orang. Banyak tu. Banyak. Lebih daripada 3 orang. Arab, jamak sudah. Jamak sudah. Yang diorang fikir pengajian tradisional ni kena suap saja. Artinya datang kelas, khusyuk time kelas contohnya, dia kira lah tidur ke apa contohnya. Yang penting hadir. Habis kelas tutup buku, tidur kelas yang seterusnya. Catua tidur ke apa. Yang penting tinggalkanlah cuma tu. Yang penting kali sudah khatam, habis kita betul ia mengakun yang aku yang kitab ni memegang sanad lah. Ya contohnya. Kalau ia sanad lah, tapi sekurang-kurangnya ia dapat klaim yang aku khatam kitab ni ataupun kitab ni ataupun dia pernah hadir dan lain-lain. Tapi masalahnya apabila ditimbulkan persoalan kepadanya, Indah akan terjawab. Lurus. Sebab tu dalam pengajian tradisional ia ada standard yang telah ditetapkan untuk kita ni test diri kita ni sendirilah. Kan dalam pengajian tradisional ini masyhur berhabis lah. Ma'ruf berhabis, diketahui siapa yang belajar tradisional. Penuntut ilmu terbagi kepada 3. Yang pertama mubtadi, peringkat beginner, pemula. Yang kedua mutawassit, peringkat intermediate, pertengahan. Yang ketiga peringkat muntahi, artinya advance ataupun di ujung lah sudah. Penghabisan. Ia terbagi 3 tu. Sekali bandana setiap 3 tu ada standardnya sendiri. Yang student tu boleh test dirinya. Depan ada standardized test lah basically. Ia sendiri boleh test dirinya. Sebab apa yang menjadikan student tu tadi, kalau ia langsung Indah tahu gambaran ilmu itu secara umum, dan ia apatah lagi untuk mendefend ataupun mensabitkan apa-apa daripada ilmu itu secara berdalil. Artinya contohnya ia akan tanya, tahu kau pasal masalah nasakh dalam usul fikih? Indah. Dan demi setiap Indah, ia baru beginner tadi. Sebab ia ada kena gelar tasawur, gambaran mengenai masalah-masalah dalam ilmu itu. Apatah lagi untuk mengemukakan dalil untuk mengemukakan dalil untuk mendefend ia punya hujah ataupun klaimnya dalam ilmu tu. Kalau sekiranya kita ni tanya, tahu kau masalah nasakh? Tahu, cuba jelaskan. Dapat dijelaskannya. Sekali bila mana timbulkan persoalan contohnya arahnya, tapi bukan luruskan tu. Nasakh cuma tu contohnya. Dan ia Indah dapat jawab lah. Ia dapat jawab contohnya. Ia dapat terangkan saja apa konsep nasakh dalam usul fikih. Apa konsep khas dalam usul fikih. Nasakh dalam usul fikihnya, bukan nasakh dalam ilmu khatnya. Bukan dalam ilmu khat. Nasakh sama mansukh dalam usul fikih. Nasikh sama mansukh dalam usul fikih. Dan contohnya yang tanya yang lain-lain juga masalah-masalah lain dalam usul fikih. Yang dirangkumi dalam kitab-kitab usul fikih. Nas, zahir, muawwal contohnya dan lain-lain dapat diterangkannya.
dapat diterangkannya cuma ni, maksudnya cuma ni. Tapi apabila ditanya ataupun dipersoalkan, luruskan tu bukannya Syekh ni cuma ni. Dalam kitab ni cuma ni. Nya tu dia tahu tu. Yang aku belajar cuma ni. Tu baru mutawasit atau baru intermediate. Kalau orang tu bila ditanya masalah dalam satu ilmu, tadi ambil contoh tadi usul fikih contohnya, dapat dia menjelaskan dengan lurus, dengan tepat apa arti nasikh mansukh, cuma ni artinya. Nas muawwal zahir apa artinya, cuma ni. Apa ta'rif hukum, cuma ni. Dan apabila ditanyakan contohnya arahnya, luruskan tu dalam kitab cuma ni, dalam kitab ani cuma ni nya, bukan macam yang kau cakap ni. Dalam kitab lain cuma ni, Syekh ni cuma ni. Dapat dijawab indak. Pasal kenapa cuma ni? Sebab dalilnya cuma ni, hujahnya cuma ni. Ya boleh jawab lah. Ya boleh jawab. Ya boleh jawab dengan dalil dan hujahnya. Artinya pandai beristidlal. Dan orang itu dikira sebagai sudah advance ataupun muntahi. Habis sudah. Dan bukan istilahnya parrot lah. Bukan. So yang kan disampaikan ataupun yang kan tadi Pirate London. Apa nama pun jangan jadi London. Jangan jadi London satu. Jangan jadi pirate juga. Aduh, ngam tijuk sekali. Itu tu dalam tradisional, itu yang kan tani capai atau muntahi atau. Artinya selagi mana ketani, kalau tani tes diri ketani lah. Cuba tutup buku, tutup segala nota, cuba jelaskan mengenai konsep ani dalam ilmu apa sajalah yang tani kan tes. Dapat ke tidak? Mendapat okey, tani sudah mutawasit. Cuba surah kawan tani kah contohnya? Cuba tes. Cuba tes arahku. Cuba bukan masalah yang bertentangan. Yes, contohnya mengingkari. Hari tani dapat jawab dan tani sudah muntahi. Yang mana perkara tu mungkin kalau kita ni bincangkan cuma ni macam sanang pulang. Tapi macam sanang. Sudah kita ni lihat practically dalam ilmu macam usul fikih tu sajalah. Yang masalahnya banyak kan. Masailnya tu nyorang beratus beribu. So indah semudah itulah. Indah semudah itu. Satu. Dan kalau orang tu sudah mencapai tahap apa tadi final tu muntahi, ia ada malakah tu. Nah, kan? Ia ada malakah tu. Itu yang mahukan dan dituntut dalam pengajian tradisional tu. Kita ni mau terdapat malakah tu. Itu the end goalnya dalam sesuatu bidang ilmu tu. Okey. Ini pun menarik juga mengenai malakah ni. Masa kita ni ada malakah. Okey. Kita ni ada lagi satu yang namanya futuh. Ya. Dan futuh ni di antara yang biasa dihebohkan juga lah di sisi para talib, para ilmu ni. Kita ni apa tu, nada guna kita ni belajar banyak-banyak ni pasal lastnya Allah Ta'ala yang bagi kita ni futuh. Kan? So macam mana, ada pertentangan kah futuh sama malakah ni? Sebenarnya malakah tu terfutuh, futuh tu tak malakah. Okay. Kah ni satu episod lagi? Tidak. Ini perlu dibincangkan di sini lah. Okay. Macamnya kita tadi kan, tadi malakah tu ialah end goalnya. Dan kalau tadi melihat balik definisi malakah ni menurut ulama kita ni terdahulu, apa maksudnya? Iaitu bila mana perkara-perkara yang asalnya nazari, asalnya kita ni perlu berfikir dulu. Macam 1 kali 4 misalnya. Tapi itu dah payah fikir kan, atau daruri kan. Contohnya macam aku macam nazari. Tapi ambil yang nazari payah benar lah. Contohnya 567 kali 1467. 7, 8, 9, 10 macam tu lah. Payah tu. Benda tu kan pada asalnya perlu untuk kita ni buat working dulu, berfikir panjang dulu. Kalkulator lah contohnya. Sajalah. Artinya ada orang mikir hantar tadi tu kalau kalkulator untuk tadi menjawabnya. Ia mengambil proses lah maksudnya. Itu nazari. So malakah tu ialah bila mana perkara-perkara nazari dalam sesuatu ilmu tu menjadi daruri sebaliknya dia perlu berfikir lagi. Ia macam mendarah daging sudahlah. Macam 1 kali 1 1 1 2 1 kali 1 1 contohnya 1 kali 4 4 guess. Daruri daruri macam benda tu mendarah daging rata ni sudah. Artinya automatic tahu kita ni kena tanya 1 per 1 berapa 2. So malakah tu bila mana perkara-perkara yang asalnya nazari ataupun yang bagi kebanyakan orang awam, kebanyakan orang yang indah belajar contohnya ataupun belum mencapai level itu nazari, ia baginya daruri. Itu yang orang biasanya dalam banyak kitab contohnya bila mana berbicara pasal mujtahid contohnya, faqihun nafs kan? Itu dah. Artinya ia punya fikih itu mengalir dalam darah dagingnya sejauh. Sehingga masalah-masalah itu macam di ujung jarinya sejauh.
Bukan pasal Google lah maksudnya ujung jari tu. Tapi benar-benar meresap dalam dirinya sudah. Masalah-masalah yang mungkin bagi kita ni sebagai student perlu kita ni cari buku ni, cari rujuk buku ni sini mana dalilnya bla bla bla. Tapi ya bagi orang tu ya indah. Artinya ia sudah di ujung jarinya dapat ia beritahu apa hukumnya. Ini dalam fikih lah maksudnya. Beritahu apa hukumnya beserta dalilnya dan di mana rujukan taruh. Dan ini bukan setakat hafalan kan? Bukan hafalan. Ini kemahiran je. Kemahiran. Malah bila mana ia dihadapkan dengan masalah-masalah baru yang dia pernah dalam kitab pun dapat diselesaikannya dengan kemahirannya tu. Okay. So ani malakah. Ia tak malakah tu. Bila mana ilmu tu mendarah daging lah dalam jiwa orang tu kan. Bila mana ia dihadapkan dengan apa sih masalah, ia dapat menyelesaikannya ataupun pada kebanyakan masalah ia dapat menyelesaikannya tanpa berfikir panjang ataupun merujuk panjang lebar lagi macam tu. Ataupun kebanyakan masalah-masalah yang mungkin payah dan complicated bagi student yang belum mencapai level itu, baginya senang. Yes. Artinya mendarah daging sudah. Itu yang tertuntut dalam malakah. Dan dari segi ini menarik juga balik menarik balik menarik. Pasal indah kadangnya kita ni jumpa orang macam mana Okay. Walaupun bukan dalam bidang fikih apa ni lah. Kadangnya kita ni kalau tani tu jumpa dalam komputer ni Excel misalnya. Ya. Tani pasal terkakai-kakai. Iya. Jarinya 5 tu 5 sampai sekaligus. Siap. Itu boleh kena mati. Itu kemahiran tu tak. Macam kalau bagiku yang tadi dapat relate kan untuk analogi lah untuk malakah ni macam driving lah bagiku. Kan? Macam mana proses kita ni belajar daripada awal driving ke masa ni, dia belum ketahui siapa pendengaran ya. Tapi contohnya orang yang sudah driving batah lah. Kan? Artinya kalau tadi ingat balik time awal-awal tadi belajar driving, kita ni terpaksa step by step tadi ingati. Okay, duduk contohnya sekali handbrake lepaskan. So time driving itu sendiri pun macam okay, kejar clutch contohnya lepaskan ni. So clutch satu tadi ingati macam tu. Artinya tadi lulun self aware, terpaksa tadi berfikir time driving itu. Tapi bila sudah orang tu berlesen dan drive contohnya 2-3 tahun malar, boleh ia sambil drive sambil angan-angan kah bercerita contohnya kan. boleh So ia malakah tu. Orang tu ada malakah driving. So dalam ilmu kurang lebih macam tu. Kalau tadi kan faham cuma nak malakah atu yang tadi kan tuntut atu. So atu yang dituntut daripada belajar tu. Malakah belajar daripada kemahiran atu. Dan ada satu lagi namanya futuh. Which is pembukaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dari segi kesan sama. Dari segi kesan yang dituntut daripada futuh itu sama. Dari segi kesan yang dituntut daripada futuh itu sama, which is dibukakan ilmu tu arahnya sampai ilmu tu macam di ujung jarinya. Itu kan sama tu macam apa yang tadi cakap tadi dalam malakah. Yes. Dan kesilapan ramai orang ialah diorang menyangka yang futuh itu dapat dicapai tanpa belajar. Orang yang cakap macam tu sama macam orang yang cakap aku mau jadi kaya tapi indah bekerja. Ataupun contohnya aku mau jadi jutawan. Okay, apa kau buat? Aku tiap hari bangun dan berdoa kepada Allah Ta'ala setelah tidur. Sama macam orang yang aku mau futuh tapi malas belajar. Kalau akan dapat sebenarnya boleh insya-Allah memang, tapi bukan macam itu. Bukan. Artinya ulama kita ni pun yang ada menceritakan diorang dibagi futuh. Contohnya macam Imam Taftazani itu yang paling famous. Diorang bila mana lihat cerita diorang mendapat futuh atau ataupun memperoleh futuh atau diorang mulai daripada usaha yang sangat keras. Macam Imam Taftazani sebelum dia dapat futuh, ia famous dengan ia punya babal lah kalau orang Brunei. Ia sendiri mengaku lah bila mana dia menceritakan itu. Ia payahan masuk ilmu lah. Tahap kebodohannya tematunya. Sehingga gurunya Imam Al-Iji kalau ia akan membagi perumpamaan untuk kebodohan, kamu mau tahu orang yang bodohnya? Imam Taftazani. Tema tu Imam lah. Lihat si ni Taftazani ni. Dan pasal ia sadar dirilah yang ia tu slow learner. Dan ia berusaha lebih. Ia berusaha lebih sampai satu masa Allah Ta'ala bukan futuh arahnya. Tiba-tiba dia yang selama ni slow. Suatu hari tu tiba-tiba ada kejadian yang berlaku sehingga datangnya kelas gurunya tu senang saja ilmu tu arahnya. So atu futuh.
which is something yang bertentangan dengan hukum adat. Ya. Tapi adakah itu alasan kita ni untuk indah belajar? Indah. Lihat balik Imam Taftazani tu. Ia mula dengan belajar juga. Dan usaha yang banyak. berhabis. Sehingga baru dapat futuhat tu. Seorang lagi yang kisah yang sama Ibn Sina sebenarnya. Ibn Sina bukan pelang futuh dalam maksudnya bukan futuh dalam ilmunya, tapi ia bisa cerita yang ada masalah-masalah yang ia rasa payah. Yang dibacanya balik dia je faham. Dirujuknya sini dia je faham. Sampai ia orang tahapnya berusaha tu sampai ia putus asa sudah. Dan bila mana putus asa tu kena bagi futuh. Tiba-tiba dia faham macam tu sendirinya. Tapi itu tu lihat balik ia punya konteksnya. Sebelum ia mendapat futuh tu, berapa ia belajar dan bekerja keras. Berusaha tu. Ia kaedah belajar ni sama macam yang lain lah. Rezeki kah, makan kah, minum ke tu. Dia juga kita ni tahu kita ni Allah Ta'ala tu maha berkuasa untuk membagi dan menurunkan contohnya RM1 juta direct arah bagi kaya direct terus. Boleh. Tak ada masalah. Mungkin benda tu mungkin secara akidahnya. Tapi adakah layak atau adakah patutlah tani sebagai seorang hamba berucap bangun macam tu, dapat aku berusaha, dapat aku bekerja. Minta sia ku Allah Ta'ala dapat RM1 juta. Allah Ta'ala hanya berkuasa. Lurus Allah Ta'ala berkuasa, tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala menuntut kita ni melalui hukum adatnya juga. Artinya hukum adat ni Allah Ta'ala jadikan syarat dan sebab. Allah Ta'ala jadikan syarat dan sebab. Kalau kamu mau A dan kamu mesti buat B, usaha B dan lain-lain. Walaupun pada hakikatnya yang membagi Allah Ta'ala juga. Contoh. Itu tu masalahnya ialah bila mana orang tu terlampau bergantung harap arah futuh, tapi ia mencuaikan usaha. Itu tu sama macam keadaan orang yang tadi tu, yang dia mau jadi jutawan tapi ia ingin buat apa-apa usaha menuju tu. Dan sebenarnya untuk ia belajar atau mencari ilmu, berusaha tu dituntut sebenarnya kan. Dituntut. Sebagaimana hadis juga. Yes. Kan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kan, tuntutlah ilmunya. Bukannya berdoa saja. Ini kaedah yang basic sebenarnya dalam semua perkara. Tapi kenapa dalam pengajian ilmu agama ada sentimen macam ni? Pasal ilmu agama tu lah kalian. Tapi sebenarnya sama. Artinya usaha yang perlu tani luangkan untuk ilmu agama ni pun paksa juta ni berjarih itulah. Ya. Paksa juta ni berjarih untuk memahamkan ilmu tu. Paksa duit. Paksa usaha ikhtiar tawakal. Tapi sama juga itu tu. Entah sentimen ni mesti dihapuskan lah, terutama untuk student lah. Yes. Mesti jadi rajin, mesti berusaha kuat dan keras. So barang ni balik ke mau ndak mau juga. Sebagaimana yang berlaku arah Imam Taftazani tadi, kan? Boleh saja masanya kena ucap slow learner kan. Boleh saja ia bandu ku mau sudah cukup. Mengalah. Istilahnya. Artinya macam ataupun alasannya macam bukan untuk aku kali ni. Aku ni anu saja kali biasa-biasa. Pengamen. Tapi indah. Dia memilih untuk mau dipajalnya, dikarihinya belajar. Yes. Bermuzakarah tak apa. Sehingga dikurniakan, kan? Terus. Itu kaedah yang berulang lah di semua perkara dalam kehidupan tani. Dan tidak terkecuali juga belajar ilmu agama lah. Yes. Mana ada pernah tani melihat orang kan jadi doktor medik sekali aku mau jadi doktor medik. Angan-angan siap tiap hari aku berdoa jadi doktor medik. Contohnya. Indah. Mesti juga orang tu ataupun orang tu dituntut untuk belajarlah bisa-bisa. Belajar praktikal. Kan? Sehingga ia dapat jadi medik tu. Cuma tu Allah Ta'ala menuntut tani cuma tu. Artinya mesti diusai pemahaman kita ni mengenai usaha tu. Terus. Usaha yang indah membagi kesan, usaha yang indah membagi bekas. Usaha yang memberi bekas lurus, usaha yang memberi bekas tapi tadi dituntut untuk berusaha oleh Allah Ta'ala. Yes. Artinya P-nya dua lah. Satu, usaha yang memberi bekas. Sebab yang beri bekas hanya Allah Ta'ala. Itu akidahnya memang macam tu. Tapi kita ni sebagai hamba dituntut untuk berusaha. Yes. Dan bila mana dengan usaha tu contohnya lah, lepas ni berusaha tadi dapat apa yang kita ni inginkan dan ingin capai, tema tu kita ni cakap usaha tadi itu nak beri bekas.
Yes. Tema tu bukan usaha nak beri bekas tani sabut awal-awal. Duduk saja. Awal. Angan-angan. Yes. Tani sabut di awal dan di akhir. Tapi tani mesti ingat je yang tadi dituntut untuk berusaha. Itu misconception lah, dan itu misconception yang berkaitan rapat dengan kesalahfahaman dalam ilmu akidah juga lah sebenarnya. Tapi itu tu tradisional tu cuma tu. Artinya tradisional tu yang kita ni macam episod lepas dalam pengajian tradisional ni ia ada silibusnya tak. Dia bagi setiap ilmu ada silibusnya. Tadi kita ni sudah sebut dalam mantik biasanya 3 level. Level 1, level 2, level 3. Level 1 sulam isahuji, level 2 syarah tahzib, level 3 syarah syamsiyah. Satu. Dan cuma 7 ilmu yang lain. The proper way of learning itu cuma tu. Berperingkat. Ia mesti berperingkat dan ada jangka masa tertentu. Okey. Dan kesimpulannya juga daripada yang kita ni cerita tadi ialah yang penting di sini selain daripada Quran dan hadis periwayatan, yang penting untuk ilmu selain daripada itu ialah kefahaman dan kemahiran. Bukannya mempunyai chain, ataupun semata-mata chain dan semata-mata claim sajalah. Macam aku sudah belajar dari guru ni kitab ni. Okey? Tapi apa yang kau faham daripada tu? Cuba jelaskan balik apa yang kau belajar tu. Cuba selesaikan masalah ni berdasarkan apa yang kau belajar. Dapat ke tidak? Yes, tapi bukan kita ni merendahkan persanadan ni. Of course. Kalau orang itu mempunyai kefahaman yang sepatutnya, kemahiran yang sepatutnya ia peroleh daripada belajar itu, dan ia memperolehi jua sanad itu, itu lebih baik. Itu tu macam yang kita tadi kan, sanad itu ada dua. Satu sanad ijmali, umum. Artinya kita ni bersanad, tapi sanad itu sanad umum. Artinya kita ni mengambil kefahaman agama kita ni dan ilmu itu daripada guru-guru. Yang guru itu mengambil daripada guru-gurunya. Dan kalau untuk sanad umum ni, dia semestinya tadi ada kertas yang menyambung nama kita ni dengan nama guru tadi sampai ke ujung. Dia semestinya mencukupi guru tu cakap, okey, kau faham sudah ilmu ni. Itu berarti ada pengiktirafan daripada guru tu arah kita ni bahawa tadi tu faham. Artinya ada pengiktirafan daripada orang yang mahir dalam ilmu tu bahawa tadi mahir sudah. Itu sanad ijmali. Artinya lepas itu ni berjalan sendiri. Sanad tafsili yang detail tu macam tadi tu. Ini sanad tafsili ni dalam hadis lah dan qiraat yang kita ni tu yang ada nama kita ni. Dan ini nampak kepentingannya. Yes. Pasal dalam ilmu periwayatan perlu barang ni. Memang perlu untuk melihat siapa saja di dalam jalur sanadnya tu. Siapa ulama yang bersambung dengan dia. Tapi contoh dalam akidah, benda tu indah menjamin apa-apa. Sebab tu kalau kenal Syekh Said Fuda, tokoh akidah Ahlussunnah masa ni, Jordan, ia pernah dulu, kerana ada orang datang arahnya lah, bertanya, wahai Syekh Saidnya, minta ku ijazah akidah Ahlussunnah. Kerana ketawakannya orang, diketawakannya. Syekh Said ketawakan orang tu. Ilmu ni, ilmu akidah ni bukan ilmu sanadnya, tapi ilmu faham dan ilmu mahir. Awak ni bukan ilmu kau kan aku ada sanad sama Syekh Said. Indah. Malah yang dilihat kefahamanmu atau mengenai akidah tu lurus ke indah. Yes. Adakah mendetail kefahamanmu tu, adakah kau mahir dalam ilmu akidah tu. Dan sebenarnya ilmu teknikal banyak macam ni kan. Macam usul fikih. Macam lughah, nahwu, saraf, balaghah. Pasal akhirnya macam mana kita ni menggunakan ilmu tu kan? Macam mana kita ni menggunakan ilmu tu, adakah ia selari dengan fahaman ataupun mendasari dengan fahaman yang lurus, atau mana dapat dipastikan dengan gaya bertulis kertas? Ya, lurus kan? Itu tu Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ada beritahu pasal ni. Artinya ia tema tu dalam konteks kebenaran pelang. Macam mana tanikan tahu mana yang hak, mana yang batil ni, terutama dalam agama lah. Maksudnya macam mana kita tahu mana firqah yang hak, mana firqah yang batil. Imam Ghazali yang diiktibar dalam menentukan hak yang batil itu dan batil itu ialah dalil, hujjah. Sekali ia bagi analogi. Bayangkannya ada seorang raja ataupun penguasa lah, ia menjadikan hadiah untuk siapa yang hafal 30 juz. Siapa yang hafal 30 juz, ku bagi hadiah.
yang lumayan lah. Yes. Datang, ada seorang ni datang. Ya, aku hafal 30 juz. Bah, apa buktinya? Aku terabang ataupun aku jalan atas aing. Adakah itu menjadi bukti yang ia hafal 30 juz? Indah. Datang lagi seorang. Apa buktinya aku hafal 30 juz? Dilihatkannya sanadnya. Yang itulah aku telah meriwayatkan ani dari ani. Okey. Tapi adakah itu bukti yang ia hafal 30 juz? Indah juga. Datang orang ketiga, apa buktinya? Dibacanya daripada Al-Fatihah sampai surah An-Nas tanpa melihat Quran. Itu membuktikan. Yang membuktikan kan. Sebetulnya Imam Ghazali kebenaran hak sama batil itu ditentukan oleh hujjah dan burhan. So traditionally currency dalam ilmu agama ni ialah atu. Dalil, hujjah dan burhan. Ini tradisi ketani. Ini tradisi ketani ni. Artinya kalau akan cakap traditionally cuma ni. Ini pride kita ni. Ini pride kita ni. Terus. Ini tani pride dalam aliran tradisional sebenarnya. Kita ni melihat kepada hujjah dan dalil orang itu. Sebelum tani melihat siapa gurunya. Yes. Sebelum tani melihat siapa gurunya. Artinya dalam medan ilmiah, ia ada bawa satu dakwaan. Dan apa tani patut buat? Adakah tani patut cakap, jap, siapa dulu gurumu? Indah. Bila yang bawa satu dakwaan dalam satu ilmu, tani mesti anggap ia sebagai satu dakwaan ilmiah dulu. Okey, apa hujahnya? Adakah hujahnya kuat? Dapat tidak dipatahkan? Apa hujah kita ni? Tidak ada gunanya kalau kita ni kan berhujah sekadar aku belajar sama Syekh Ani yang besar tu. Contohnya. Ataupun contohnya Syekh Said tadilah dalam akidah. Ada tiap masalah akidah. Sekali muridnya ni, muridnya cakap so-called lah. Ataupun so-called murid lah. Akulah contohnya lah. Bayangkan aku pernah hadir di kelasnya lah. Pernah pulang tapi bayangkan saja. Yang aku ada menerima apa tu namanya, macam aku ada terlibat dalam perbincangan ilmiah lah. Ada orang yang bertentangan pendapatnya dengan pendapatku dalam akidah. Sekali cakap tidak, sepatutnya cuma ni. Sekali kau jawab, aku cakap tidak, salah tu. Aku cakap salah tu. Salah tu saja. Saja. Kalinya, kenapa belum kau cakap salah? Apa buktinya? Aku student Syekh Hanif. Aku student Syekh Hanif. Hanif membagi malu cikgu pulang naik. Lurus. Jadi dalam ugaman ada tu. Cuma tu. Artinya ketani dalam proses belajar, tani perlu guru. Lurus. Tapi dalam proses mengaplikasikan ilmu dan berhujah, dan ada gunanya lah tani tu murid siapa. Asal tani di sini bincang kefahaman. Yes. Jadi bincang kefahaman di sini. Bukan sekadar aku murid siapa. Satu. So itulah traditionally memang macam tu. Jadi segala misconception mengenai tradisional punya aliran ni diharap dapat terselesaikan lah sekurang-kurangnya dengan ni. Artinya jangan fikir tradisional punya aliran tradisional dalam pengajian Islam ni aliran yang statik, sampit, pasif, jumut. Indah, malah memang traditionally ia aliran yang proaktif lah. Kan? Aliran yang proaktif dan sentiasa bergerak dan menuntut murid itu untuk berinisiatif sendiri. Imam Syafi'i pernah berdebat sama muridnya sendiri. Yes. Dan sampai murid itu menyamal. Cuba tak? Artinya hangat benar itu perdebatan orang itu. Imam Ghazali sama Imam Juwaini pernah. Imam Juwaini sama bapaknya, gurunya pernah. Dan ini jangan kita ni lihat dia sebagai melawan guru. Ya. Kan? Tidak. Malah itu proses belajar sebenarnya. Proses belajar. Makanya yang berlegar di kalangan orang kita ni ialah diorang ni kalau ada seseorang membuat macam tu kan, bertentangan dengan gurunya, ataupun ia akan berbincang sehingga detail habis atau kan dengan gurunya sampai keputusannya ia indah selari tahap misalnya, dilihat sebagai indah menghormati guru, menderhaka. Padahal kita ni melihat sendiri macam mana Imam Abul Hasan Ash'ari bertentangan dengan gurunya. Ya, benarnya ada kaitan di antara hormat dengan agree atau disagree. Ada. Artinya agreement sama disagreement satu konsep yang berbeza ataupun satu bahagian yang alih-alih daripada hormat dan cinta dan kasih. Yes. Tadi boleh kasih dan hormat ada orang itu, tapi tadi disagree dengan dia punya. Boleh. Ada. Sebenarnya benda tu tidak ada masalah lah. Dan benda tu sebenarnya tipikal dalam aliran tradisional kita ni.
Aliran tradisional memang benda tu biasa. Artinya hatta daripada uslub, cara pengajaran ulama-ulama kita dulu ialah dengan di debat Jawa studentnya tu. Macam ia menuntut studentnya untuk menjadi kritikal. Lurus. Dan ia ada masalah pun kalau studentnya bertentangan. Padahal artinya secara indah langsung ia mengakui bahawa dirinya indah mengetahui semuanya. Kan? Bahkan boleh jadi ya, okey, kau lagi lurus daripada aku. Ya. Sama yang penting pertentangan itu berdasarkan kepada kaedah ilmu lah. Sebab itu ilmu bukan emosi lah. Bukan emosi lah. Artinya ilmu ni ya indah pilih orang masalahnya. Dia belum masalah, tapi antara ia punya nature-nya, tabiatnya ilmu ni ia ada pilih kasih lah. Kau siapakah, tapi cuba sukat dengan kaedah ilmu tu. Kaedah ilmu ni sabit dan kukuh. Ia indah melihat kepada status dan reputasi, tapi melihat kepada hak sama batil. Dan itu sebenarnya tujuan tani menuntut ilmu tu untuk menunjukkan mana yang hak sama yang batil. Kebenaran hanya terdiri dengan bukti, hujah yang kuat, yang lurus, bukan disebabkan cigunya. Lurus. Kan? Ataupun madrasahnya. Itu poin yang sangat penting. Traditionally memang macam itulah. Ini ketani bercakap totally dari traditional punya point of view ni. Yes. Artinya memang traditionally langsung ada sentimen kalau orang itu murid si Syekh Fulan confirm lurus. Indah. Dalam perbincangan ilmiah dan masalah-masalah ilmiah yang dilihat apa hujah dan apa burhannya. Kuatkah, luruskah, salah. Atau dari dulu sudahlah. Sebab tu ada perkataan yang masyhur daripada Imam Ghazali yang i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kau tahu dulu hak. Apa yang hak itu? Baru kau tahu siapa ahlinya, siapa yang hak itu. Bukan kau mengetahui hak itu dengan rijal. Jangan mengetahui hak dengan rijal, dengan orang. Artinya ia mesti terbalik wah. Kita ni mesti tahu siapa orang yang benar dengan tadi mengetahui apa kebenaran itu. Imam Ghazali lah. Bukan sebaliknya. Kita ni menilai benar salah tu ikut orang. Ia siapa? Oh ia murid Syekh Fulan ataupun ia Syekh Fulan. Aku confirm benar ni. Ia siapa? Ia ada siapa? Okey, ia confirm salah. Indah. Atau masih namanya mengetahui menentukan hak dan batil itu dengan orang. Dan Imam Ghazali ni anitah penyebab kesesatan ramai orang. Mereka mengetahui hak dengan orang. Tapi patutnya tadi kenal orang dengan hak. Terbalik. Masya Allah. Masya Allah. Artinya permasalahan yang kita ni cakap hari ni dalam episod ni, ia bukan masalah yang baru berlaku dalam kalangan masyarakat ataupun student ni lah. Student agama ni. Imam Ghazali beribu-ribu tahun sudah, kan? Tahun 500 Hijrah. Nah, cuma tu jauhnya pun zaman itu ke zaman kita ni, time itu sudah berlaku. Ya, fenomenanya sama. Masya Allah. Fenomena yang sama. Subhanallah. Sebab tu, itu tu dalam tradisional tadi megang kepada ilmu lah. Dan tujuan tadi belajar ialah ilmu. Tujuan tadi berguru dengan seseorang tu ilmu. Bukan reputation ataupun. Ia boleh berguru dengan 100 orang Syekhul Akbar. Boleh. Tapi itu tidak akan menjamin yang ilmu lurus. Anda menjamin kefahamannya lurus. Sebab dalam lurus benar hak batil yang dilihat ialah hujah dan dalil. Habis. Itu sudah cara tradisional tu. Itu sudah cara tradisional tu. Artinya hasil daripada traditional way of learning ini dengan kritikalnya, dengan difilter, direview oleh ramai orang, kan? Dalam kita ni mengemukakan kita ni punya idea ataupun statement, bukannya yang menghadapi kita ni hanya seorang. Tidak. Kita ni akan menghadapi ulama, terus student yang bergenerasi. Terus ia akan direview berbalik-balik tu. Yes. Review lagi. Artinya secara bergenerasi ulama ni sekian tahun sudah cakap pasal ni. Terus dicek. Kan? Artinya apa yang keluar daripada
tradisional tu ia something yang strong. Kuat. Sebab di review bergenerasi kan. Tani ambil sejak apa kaedah yang di dan macam-macam syekh lah. Apa saja kaedah yang disebutkan Imam Syafi'i lah contoh. Yang patah sudahlah berlalu kan. Jangan tadi ingat ulama selepas Imam Syafi'i itu sekadar membaca Imam Syafi'i cakap macam mana, balur saya sudah tu. Tidak. Tapi bila diorang melihat satu-satu perkara yang datang daripada Imam Syafi'i, contohnya kaedah lah, ia ada mendakwa satu kaedah lah contohnya. Diorang akan pertama sekali cuba untuk mencari luruskan ni mana kritikan yang boleh diajukan dalam mana. Di review lagi tu. Di review. Bukan seorang masalahnya. Ramai mereview tu. Dan ni jangan kita ni juga melihat ia as satu perkara yang buruk. Tidak. Ni untuk pasal kita ni sayang kan orang tu tah. Kita ni cek ia balik-balik lurus supaya ia berada di landasan yang lurus ni. Kalau benar salah, kan kita akan menjulang ia. Ataupun kita ni tahu lah ia dalam perkara ni, masalah ni salah contohnya. Kalau kita ni mengangkat kesalahannya tu, diangkat ia sebagai okey orang ni lurus padahal salah. Itu akan memalukan ia sebenarnya. Terus kan? Ya. Sebab tu internal revision kadang-kadang. Dalam dunia Islam ini berlaku berabad-abad tu sudah. Sehingga apa sahaja natijah ataupun hasil lah. Kaedah-kaedah umum yang kita ni pelajari daripada kitab-kitab tradisional dan di-advocate lagi oleh ulama generasi ke generasi, kuat sudah tu. Sebab ia mengalami proses review tu entah anda tahu berapa ribu orang sudah. Berlapis-lapis, berapa ribu orang sudah dengan semuanya kepakaran yang tinggi. Dan bermacam background juga kan. Sekali semua cakap lurus benda ni. Bayangkan tak? Artinya itu sudah kenapa ini balik semula ke episod 1 hari tu. Kenapa the essence of knowledge itu, isi utama ilmu tu tadi ambil daripada tradisional ni. Sebab ia sudah melalui proses yang review yang berulang-ulang. Generasi ke generasi ke generasi ke generasi. So untuk kita ni mengambil essence of knowledge memang daripada tradisional saja. Yes. Okay. Menarik juga tadi kita ni cakap pasal cari guru. So macam mana kita ni antara yang kita cakap tadi ialah cari guru yang mutamakin, yang ada kemahiran. Di dalam era kita ni masa ni kan, era moden ni. Macam mana kita ni kan, kita ni dari kosong misalnya. Kan Indah pernah belajar ilmu ni, Indah pernah belajar ilmu mantik misalnya. Tapi macam mana kita ni tahu yang orang ni ada kemahiran itu. Kan? Soalan macam ni biasa timbul lah juga. Ya. Terutama student yang baru mula lah. Banyak arah siapa kau belajar dan lain-lain kan. Kalau dalam part anik baru tah kita ni lihat. Okey, ia belajar dari siapa? Sebab itu petanda awal biasanya. Ia belajar dari siapa? Dan siapa ulama lain yang ataupun tokoh-tokoh lain lah yang mengadvocate ia. Satu yang mengiktiraf lah keilmuannya. Dan itu benda tu sabit dengan kadang-kadang syuhrah tu lah dulu. Sabit dengan syuhrah dulu. Orang ni terkenal dengan ilmunya, terkenal dengan kemahirannya dalam ilmu ni, dan ia datang daripada madrasah ataupun masyayikh, syekh-syekh, guru-guru yang ma'ruf. Dan bila tadi datang kepada ia punya durus kelasnya, ia mengajar silibus yang khusus lagi, spesifik dalam ilmu tu yang lurus, dan ia punya kaedahnya lagi mengajar tu dan lain-lain. So itu biasanya petanda awal lah. Petanda awal memang kalau part anik, part ketanikan mencari tanda dulu awal siapa patutnya tadi belajar, then out. Tadi lihat, okay, orang ni belajar dari siapa, di mana belajar dulu, dari madrasah apa ataupun dari syekh apa ia belajar. Tapi ini bukan untuk menilai kan? Bukan. Ini untuk menjamin arah kita ni ilmu orang ni sahih. Yes. Ilmu orang ni sahih dulu. Pasal kita ni cuba ataupun kita ni mau mengelak sedapat-dapatnya daripada memperolehi ataupun daripada mempelajari sebuah ilmu agama ni daripada guru yang salah. Ya. Sebab tu mesti ada check and balance tu. Bila mana kita belajar dengan seorang guru ni, ini semestinya kita ni dapat check and balance. Artinya malah sebab tu antara kata-kata ulama yang famous juga,
Antaranya ialah kau hanya akan tahu kesilapan gurumu pertama, arah gurumu yang kedua. Betul. Yes. So balik semula yang tadi itu kan, perbincangan tadi awal. Kalau kita ni mengatakan yang pengajian tradisional ni pengajian yang pasif tadi. Ya. Dan sampai bila-bila tadi akan terperangkap, contohnya lah, nauzubillah. Contohnya kita ni belajar dengan seseorang, sekali ia ada kesalahan. Dan kesalahannya itu fatal lah contohnya. Kalau kita ni menyempitkan diri kita ni dengan guru tu. Dan kita ni mengatakan semua apa yang ia cakap itu benar otomatik. Tanpa review dan tanpa check and balance daripada tokoh-tokoh lain. Dan sampai bila-bila tani tidak akan maju kan, sampai bila tani akan berada dalam kesalahan itu. Tapi bila kalau tani check and balance, artinya ia mengajar satu perkara kitab ani, ia mensyarahkan kitab ani lah contohnya, and then kita ni rujuk kepada kitab lain contohnya yang satu level, tani rujuk kepada student lain yang belajar daripada guru lain, madrasah lain. Mungkin tani akan rujuk guru lain lah. Mungkin tani galat ke apa kah? Student lah. Sesama student discuss. Kau belajar apa? Ilmu, contohnya ilmu mantik. Sama tu level 1 apa? Kali-kali apa tah dalam masalah ni, apa kamu punya input? Macam mana? Sebab tu juga kami buat podcast ni kan. Kenapa? Untuk membuka minda dan sesi diskusi antara penuntut ilmu agama dari bermacam-macam background atau dari bermacam-macam guru. Even kita ni sebenarnya ya macam ayat ada mengambil dari gurunya yang lain. Ya, terus kan? Macam aku ada yang indah sama. Terus kan, dan kita ni selalu membuat perbincangan dan kadang-kadang ada perbelahan. Ya, memang ada. Itu cerita belakang-belakang. Tapi memang ada dalam ilmu memang benda tu benda biasa. Yes. And then kita dicuba, dan kita ni hadapkan hujah dan dalil tu. Ni ada masalah berkelahi. Memang ada lah. Sebab lastnya kita ni melihat perbelahan kita ni tu dari segi fakta. Bukan dari segi fizikal. Ataupun fizikal ataupun personal. Ataupun emotion. Bukan emosi lah. Bukan emosi. Of course. Itu tu masalahnya sejak mungkin ni masalah yang khusus lagi lah, spesifik ada orang Melayu sikit. Kita ni mudah butthurt tu. Apa? Butthurt. Mudah terasa. Mudah terasa. Artinya kalau orang tu disagree sama kita ni sikit hati. Defensif, sikit hati, ataupun indah ia akan mempursue lagi bertagor discussion tu. Padahal benda tu benda biasa kan dalam medan ilmiah. Kalau orang tu disagree, agree, lagi siuk sebenarnya. Pasal awal akhirnya kita ni mau pegangan kita ni tu sabit bah. Terus diyakini. Ya dua situ. Kalau orang disagree sama kita ni ataupun dengan apa yang tani pegang, ada dua kemungkinan siapa. Sama ada tani lurus, ia salah. Atau tani salah, ia lurus. Sebenarnya kalau tani lurus, ia salah. Dengan ia disagree dan kita ni menghadapkan tani punya bukti masing-masing dan ternyata tani lurus, ia menguatkan lagi tani punya pegangan itu. Yes. Kalau ternyata tani salah dan ia lurus, artinya selepas berdiskusi dan menghadapkan dalil dan hujah masing-masing, artinya orang itu telah menolong tani membetulkan apa yang salah ke tani kan, which is bagus. Dua-dua kemungkinan dalam disagreement atau pulangan yang bagus. So sama juga kisahnya yang tadi ni kan. Artinya check and balance itu dilakukan boleh dalam banyak level. Check and balance sendiri boleh. Artinya tani lihat kitab lain contohnya. Tani lihat, kalau masa ni tani lihat video durus ataupun kelas-kelas ulama lain contohnya, untuk sebagai sokongan kepada apa yang tani pelajari secara direct, physical. And then level kedua contohnya kita ni berbincang dan berdiskusi sama student-student lain, hatta daripada seka yang sama, atau seka yang lain, ataupun sekolah yang lain, ataupun guru yang lain. Level ketiga contohnya kita ni berbincang dengan guru-guru lain. Kan? Ataupun tidak ada masalah kalau beranilah. Iya. Tapi sepatutnya tani berani. Artinya sebagai talib ataupun student of knowledge, tani mesti buang malu dan takut itulah. Mesti kita ni beranikan diri untuk mengambil manfaat dan faedah daripada ulama-ulama yang datang tu kan. Ataupun ulama-ulama yang tadi jumpai lah. Selain daripada salam cium tangan dan minta doakan. Artinya itu pun berfaedah. Tapi bagi talib, bagi seorang penuntut ilmu, ia sepatutnya mengambil faedah dan manfaat lebih daripada tu. Ilmu lah. Artinya tadi tanyakan something kah? Bukan sekadar keberkatan. Bukan sekadar tu. Keberkatan biasa penting. Tapi bagi seorang penuntut ilmu,
ia mesti ada something yang lebih lah. Kan ia bukan mau keberkatan saja, tapi mau ilmu dengan keberkatan juga. Yes. Macam tu. So itulah kali untuk menjawab soalan itu tadi, cuma nak tanya tahu yang guruku lurus. Contoh aja. Dan guru awak. Saya nak kata gurumu lurus dan guruku salah, ataupun guruku lurus gurumu salah contohnya. Jangan kata kalau orang emosi itu salah ya, cikguku saya lurus. Contohnya itu bukan sentimen yang sehat. Yes. Dalam scene. Dan juga barangkali apa namanya, kita ni dalam tradisional ni, dalam dunia pembelajaran Islam ni kan, kita ni mendapati ada dua ataupun banyak kali tapi yang aku nampak masa ni ada dua gaya. Okay. Satu gaya berkitab. Okay. Ada bukunya, ada silibusnya, baca. Dan satu lagi, ada yang lebih memilih untuk hadir ke majlis ceramah, motivasi dan lain-lain. So kau kategorikan yang kedua tu as tradisional lah. Somehow wa'az tu kan, yang nasihat-nasihat ceramah tu, nasihat. ia berlaku sebenarnya di dalam dunia tradisional. Memang. Kan? Artinya majlis nasihat menasihati dan tausiah, wasiat yang baik itu memang satu tradisi lah dalam dunia Islam. Artinya dari dulu lah, dari zaman Nabi lah, zaman sahabat lah. Memang ada masanya sesama sahabat itu menasihati masing-masing kan. Orang kita ni ceramah lah sama sendiri. Itu memang ada. Kayaknya itu, adakah bagi talib atau ia lebih mengutamakan ataupun belajar? Of course belajar lah. Jawapan simpelnya of course belajar lah. Of course belajar. Ilmu itu tuh hanya kita ni innamal ilmu bita'allum itu. Dan ta'allum itu ada punya metodologi dan metode dan prosesnya yang merangkumi kitab-kitab, merangkumi hadir kelas, kitab-kitabnya ada silibusnya. Ilmu itu lagi ada saling kait mengait, mesti belajar nahwu dulu, mantik baru masuk usul fikih. Dia boleh terus usul fikih tanpa ada basic nahwu dan mantik contohnya. Payah tu. Payah. Ataupun contohnya orang tu kan tiba-tiba belajar kitab Minhajul Talibin dalam fikih Syafi'i. Peringkat yang jauh peringkat yang tinggi berhabis, tapi padahal safinah pun yang asas pun dah daya mahir. Apatah lagi contoh yang baca kitab Al-Umnya Imam Syafi'i. So dari sana saja sudahlah nampak yang belajar ataupun untuk menghasilkan ilmu dan malakah, ia ada prerequisite syarat-syaratnya. Dari segi usaha yang perlu tani luangkan, gaya dan cara kita ni belajar, kitab mana yang perlu dilalui, apa yang perlu kita ni hasilkan dulu dari muzakarah, mutalaah, kitab-kitab lain. So mau indah mau mesti macam tu. Dia dapat dengan hadir ceramah mengenai satu tajuk di sini, tajuk di sana. Artinya ia rajin, contohnya ia akan mau ia akan mau mendalami agama. Bagus, ada semangat. Dan ia mau jadi alim lah. Tapi kalau caranya dan gayanya tu bukan dengan belajar, bukan dengan menghadiri majlis ilmu, taklim, menghadiri pembacaan kitab-kitab yang tertentu, yang khusus, yang spesifik dalam satu-satu bidang, ia hanya bercukup-cukupan dengan menghadiri majlis tausiah umum sahaja. Dia menghatkan dirinya lah. Dia majlis tausiah umum tadi perlu juga untuk menjadi pembakar semangat. Kita ni bukan cakap yang dah bagus. Bagus. Kita ni perlu ia juga untuk membakar semangat untuk beribadah ataupun untuk membersihkan hati kah sekali-sekala. Tapi adakah itu jadi kita ni punya tumpuan sebagai talib? Of course tidak. Artinya kalau dia bertembung di antara kelas taklim lah maksudnya. Artinya kita ni belajar kitab dengan seseorang guru contohnya. Dia membuat kelas contohnya. Dia bertembung dengan ceramah, majlis ceramah. Kita ni sebagai talib, prioriti kita ni itu arah ilmu. Prioriti itu arah ilmu, bukan arah benda lain. Artinya ada masa-masa kosong, sela-sela kosong. Kadang-kadang silitkan. Tadi hadir mengambil manfaat lah dan mengambil istifadah, mengambil faedah. Pasal perkara ni seolah-olah menjadi satu kesalahfahaman lah. Kan? Artinya yang penting juga bagi diri talib itu ialah untuk membezakan lurus mana satu majlis ceramah, mana satu majlis taklim kan.
So ada yang menyangka yang majlis tausiah, majlis ceramah ni, ia sudah wasilah ataupun caranya jadi alim. Yes. Ya. Mau ini mau tani pasal je balik ke manhaj metodologi yang ditetapkan oleh ulama kita ni. Oleh ulama kita ni sejak zaman berzaman. Itu tu dari segi kitab, metode belajar. Yes. Dan bukan daripada metodologi belajar itu untuk tadi meninggalkan kitab dan bercukupan dengan ceramah. Ya. Artinya kalau orang tu kan, ni tadi mesti bezakanlah antara orang yang akan mau jadi alim dan memperoleh malakah dengan orang yang akan menghidupkan semangat beragama dalam dirinya. Kan sebagai talib yang kita ni macam yang tadi bincangkan awal tadi. Kita ni kan mau belurih malakah tu. Tadi mau belurih ilmu tu lah, malakah tu, kemahiran tu. Kita dituntut barang tu dengan caranya dan pintunya yang lurus. Yes. Artinya bukan dengan perkara lain. Satu. Unless itu kalau orang tu ia bukan akan jadi alimnya. Ia mau menghidupkan semangat beragama dalam dirinya lah contohnya. Okey lah kalau orang cuma tu nyamankan hati saja. Contohnya untuk berehat, beristirahat daripada kesibukan dunia. Contohnya. Okey, atau bagus daripada ia beristirahat daripada kesibukan dunia dengan karaoke ataupun parti. Contohnya lah. Jadi lebih baik ia hadir majlis tausiah. Tapi ini kita ni dalam konteks yang khusus lagi lah. Which is konteks student, tulab al-ilm. Macam tu. Itu perkara penting juga. Okay. Seperti mananya kita ni student itu tadi mesti tahu prioritinya. Dari segi majlis-majlis. Artinya antara majlis ilmu sama majlis ceramah. Mana satu? Majlis ilmu kan. Dan dia mesti bijak juga dalam memprioritize juga di antara majlis ilmu kalau bertembung. Faham? Artinya kita ni mesti tahu apa ilmu yang kita ni perlu ada dulu pada satu-satu masa. Kan? Artinya antara satu penyakit keradang arah tulab ataupun talib yang baru start ni, yang bersemangat. Yes. Kadang-kadang ia datang semua kelas. Masya Allah. Asal saja ada kelas datang. Kelas ini datang juga. Dia kira apa? Dia kira levelnya, subjeknya, bidangnya. Yang penting ada kelas hadir. Kelas ini hadir. Tapi ia akan sentiasa berpindah-pindah kelas sehingga tidak ada satu pun yang ia habiskan, tidak ada satu pun yang ia kuasai. Satu pun yang dia faham. Artinya mungkin dia ada faham lah sikit-sikit. Artinya tapi secubit di sini, secubit sana. Tapi itu kalau ikut metodologi ilmu yang sebenar, yang tradisional tu, kan ni kata ni ia ada silibusnya tu. Ia ada ilmu mana dulu. Macam tadilah ni kata ni kan, usul fikih. Sebelum usul fikih, orang tu mesti belajar dulu sekurang-kurangnya nahwu, balaghah sama mantik, bahasa Arab secara umumnya dan mantik lah, logics. Kalau orang tu kan tiba-tiba masuk ke usul fikih, apatah lagi masuk ke usul fikih terus ke kitab tinggi, Minhaj Baitawi contohnya. Ya Rabbi. Perkara tu membuang masanya sebenarnya. Jadi selain daripada penuntut ilmu tu harus bijak dalam menentukan mana satu majlis yang akan diaganya, ia pun mesti bijak juga dalam memilih dan menentukan pada satu-satu masa apa kelas yang akan dihadirinya dan ia rasa dapat komit sampai habis. Okay. Ini berkait rapat sama aku. Okay. Pasal dulu biasa muda, masa ni muda pula masih. Di awal perjalanan. Perjalanan tulab atau muda dari segi anulah. Jadi penuntut lah. Jadi penuntut ilmu ni kan awal. Semangat tinggi lah. Semangat tinggi. Membaca banyak. Dan apabila membaca biografi misalnya kan. Biografi ulama ni, ia mempelajari ini. Semua akan dicuba. Semua akan dicuba. Sehingga level pun indah tahu. Area apa pun indah tahu, peringkat apa pun indah tahu apa yang sepatutnya dimulakan. Dan lepas tu naik ke mana. Asal indah tahu langgar saja. Yes. Testimoni ni. Testimoni lah dari pengalaman memuasakan. Dan bukan sekadar membuang masa, ia menghilangkan semangat. Benar. Pasal once buka buku yang barat tu, macam bukan untuk ku ni. Sepatutnya bukan untuk ku ni, ngalih ku. Tapi ku tinggalkan peluang semua. Okay. Dan ini kita ni indah mau berlaku lah. Ya. Student mesti bijak lah dalam memilih tu, menentukan level tu. Itu tu, ia lagi sekali kita ni gaya pembelajaran ilmu ni
ia bukan antam-antam. Ia ada ia punya cara metodologi yang khusus. Dan lagi sekali kita ni metodologi itu sama ada dari segi susunan ilmu-ilmu itu sendiri, ilmu mana diambil sebelum ilmu lain, dan dari segi kitab-kitab atau buku-buku teks, kitab-kitab yang dipelajari dalam satu-satu ilmu itu. Yes. Dan hatta dari segi durasi dan jangka masa. Ya. Ataupun juga satu perkara yang perlu diambil perhatian oleh seorang student itu. Artinya indah sesuai lah kalau sekiranya orang itu belajar peringkat 1 dalam nahu, matan ajurumiyah contohnya. 3 tahun. 3 tahun. Ya Rabbi. Atau mau masak, atau mengkhianati masanya sendiri. Mengkhianati dirinya sendiri dan mengkhianati ilmu lah juga. Mengkhianati ilmu itu. Artinya kadar ataupun hak yang sepatutnya dibagi arah ilmu itu dan arah student itu indah terpenuhi. Kesian lah. Kesian. Kesian. Dan atau yang kebanyakannya dirasai kali ya, dilalui oleh pemula. Memang kan? Memang. Sebab tu itu tu benda ni kalau sekiranya kita ni ada network penuntut ilmu yang kuat, dan benda tu dapat dielakkan untuk yang ke hadapan. Macam mana ya tadi si Bilal cerita pasal pengalamannya. Kita ni mau student yang selepas ni mengulangi kesilapan yang sama. Kan? Awah. Kesian kan? Artinya kita ni mau student lepas ni belajar daripada kesilapan generasi kita ni contohnya. So sebab tu mesti ada connection di antara student ni yang kuat supaya dapat dirujuk kan. Yes. Ada tempat merujuk, ada tempat bertanya. Ada tempat bertanya, ada tempat bersharing. Macam maybe at least saya bertanya, untuk aku as starter apa yang patut aku belajar? Contohnya kan? Ya. Aku dulu barang tu nak dawa. Sama-sama. Dengar saja. Okey. Kita kali ni caranya akan jadi ulama. Join. Ya. Kali tahu-tahu hancur. So itulah di ujung ni ya, tadi di ujung sebenarnya. Itulah sebelum habis, selain daripada kebijaksanaan dalam memilih prioriti, ada kebijaksanaan juga dalam memilih ilmu mana dan majlis ilmu mana yang akan didahulukan daripada yang lain. Yes. Dan kalau kita ni kan cakap pasal traditional punya way of learning ni, maybe 50 episod pun belum habis kali sebenarnya. Tapi pasal kita ni try untuk cut short. Yeah. And maybe kita ni akan bahagi lagi lah perbincangan mengenai traditional punya gaya belajar ni berepisod-episod lah akan datang lah mungkin akan datang, dia sebenarnya episod lepas ni lah. Yes. Mungkin tadi kan tukar-tukar tema supaya dia boring. So ini episod 1, hari tu sudah episod 2 lagi. Mungkin episod 3 pasal lain lagi lah. Mungkin. Tani lihat lah. Tani lihat keadaan dan cuaca. Okey. Dan macam biasa, kalau ada apa-apa cadangan, komen, kami alu-alukan. Dan kalau ada perkongsian lagi baik, kan? Kritikan dan bantahan pun baik. Perkongsian dari student kita ni sendirilah. Apa bukan student kita ni, yang student yang macam kita ni. Daripada golongan student juga macam kita ni, yang mungkin mempunyai pengalaman yang sama, akan berkongsi. Persilakan. Ataupun malah kalau kita ada kritikan atau bantahan macam luruskan tu, aku tahu macam mana ataupun macam mana, boleh dipersilakan untuk mengajukan kritikan dan bantahan bis kita. Pasal bis kita indah akan walk alone. Lurus, you'll never walk alone. Dan Victoria Concordia Crescit Harmony. Victory through harmony. Okay. Kita ni berjumpa lagi di episod yang akan datang dengan tajuk yang lain dan isu yang lain. Dan maybe boleh menghubungi kami melalui apa? Melalui DM ataupun nanti akan dibuka NGL macam sebelum-sebelum ni. Yes. Kalau malu. Dan bukan banyaknya lah, hampir kesemuanya pemalu. Seperti biasa. Ada yang mend-DM semua through NGL saja. So tidak ada masalah. Untuk masa ni nanti akan dibukakan NGL tu. Untuk bis kita. Dan podcast kami ini boleh diikuti di Spotify, YouTube, SoundCloud dan Telegram. Dan link di mana? Link ada di IG kami, Arabayo, Linktree, ataupun masuk ke Telegram kami. Dalam itu ada link juga. Dan di sana kami akan update juga kan? Yes. Apa saja aktiviti kami, posting baru, perbincangan pun juga. Ya. Jadinya untuk akhirnya kita ni berjumpa lagi di episod yang akan datang. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.